إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama tingkatkan tahap keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan berusaha meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai manusia ada ketikanya muncul dalam diri kita sifat ingin menang dan berasa kitalah yang paling baik berbanding orang lain. Ada di antara kita yang suka mencari jalan untuk keselesaan diri sendiri tanpa menghiraukan apa yang berlaku kepada orang lain. Ananiyah, satu perkataan yang berasal dari bahasa Arab yang membawa maksud keakuan, yaitu sifat seseorang yang sangat mementingkan dirinya sendiri berbanding diri orang lain. Manakala insaniyah yang juga berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud sifat kemanusiaan yang boleh dibentuk melalui didikan akhlak Islam. Islam sebuah agama yang sangat menitik beratkan soal akhlak dalam kehidupan sesama manusia. Sikap pentingkan diri sendiri akan menimbulkan rasa ego dan sombong yang hanya menjauhkan manusia daripada fitrah asalnya, yaitu sebagai makhluk yang tidak mampu hidup sendirian serta memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain untuk memenuhi keperluan hayat hariannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar senantiasa mengambil peduli antara satu dengan yang lain. Allah tegaskan arahan ini sebagaimana di dalam firman-Nya dalam suratul Maidah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Lihatlah, dalam situasi kita yang masih berjuang mengekang penularan wabak pandemik COVID-19, tentunya semua pihak sama ada pemimpin, pihak berkuasa, anggota masyarakat sangat memerlukan antara satu dengan yang lain. Buanglah sifat ego, sombong, pentingkan diri sendiri dengan menyumbangkan tenaga dan usaha membantu pihak berwajib bagi menamatkan penularan wabak yang membunuh ini. Peningkatan mendadak jumlah kes positif COVID-19 pada minggu ini di negara kita amat membimbangkan jika kita terus mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan keselamatan orang lain. Justru jadilah insan yang bertanggungjawab dengan mengamalkan norma baharu kehidupan
dan patuhilah setiap peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan kepada kita. Ia bukan satu peraturan untuk menyusahkan, sama ada dalam kehidupan harian, dalam tempat-tempat peribadatan dan mana sekalipun. Ia adalah memenuhi maqasidus syariah yang ditetapkan oleh agama ini melalui penetapan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohonlah petunjuk daripada Allah dan berusahalah menjadi seorang insan yang mengambil peduli terhadap insan yang lain. Tidak perlu menunding jari atau saling menyalahkan sesama sendiri. Sebaliknya, bersama-samalah kita bermuhasabah dan bekerja sama dalam membebaskan tanah air yang tercinta ini daripada cengkaman wabak yang tidak mengenal usia, tidak mengenal bangsa, taraf hidup maupun agama. Renungkanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal huma." Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan tidak boleh tidur dan demam. Di dalam perjuangan untuk membebaskan diri kita daripada wabak pandemik COVID-19 ini, ianya menjadi satu tanggungjawab setiap daripada kita untuk memastikan kita menjadi salah satu pemutus rantaian COVID-19 ini di negara kita. Ia bukan sahaja tentang kelangsungan kehidupan kita, kesehatan diri kita dan perundang-undangan yang telah pun ditetapkan ke atas kita. Ia punyai penilaian dosa dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia mungkin kecil untuk dilihat daripada satu sudut tindakan disiplin yang kita perlu ambil terhadap diri kita melalui SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ia mungkin kecil. Ia menjadi maha besar tatkala kita termasuk di dalam mereka yang mempunyai risiko tinggi yang terkena dengan jangkitan ini. Ia jangkitan yang membunuh, yang telah pun meragut nyawa jutaan manusia di seluruh dunia. Dan ia makin meningkat di negara kita, khususnya dalam beberapa hari kebelakangan ini. Ada hari yang mana ia meragut nyawa, ada yang hari di mana ia menyebabkan kematian yang cukup banyak. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam suratul Maidah ayat ke-32. Allah membayangkan bagaimana seseorang yang sengaja membunuh. Dan ia juga sebagai satu amaran bagaimana kita dengan tidak menitik beratkan terhadap SOP yang telah ditetapkan, tanggungjawab yang perlu dilakukan daripada sudut diri kita sendiri. Adakah berkemungkinan kita termasuk di dalam ayat yang telah diberikan oleh ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ini? Allah menyebutkan bagaimana seseorang yang menyebabkan kematian ataupun orang itu sengaja membunuh, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, sesiapa yang membunuh satu nyawa yang tidak ada hak untuk ianya dibunuh ataupun dimatikan, atau melakukan kerosakan di atas muka bumi, dosa yang ditanggung oleh dia, yang akan dihukum oleh Allah di akhirat esok, faka'annama qatala an-nasa jami'a, dosa yang akan ditanggungnya itu adalah seperti membunuh seluruh kemanusiaan. 7-8 bilion yang ada pada dunia pada hari ini, bagaikan walaupun satu nyawa yang kita bunuh, ia seakan-akan membunuh 8 hingga 9 bilion nyawa yang sudah ada, yang masih ada di atas muka bumi ini. Ia bukan satu perkara yang kecil. Tetapi sekiranya kita berusaha dengan kapasiti pribadi kita untuk menuruti SOP dan juga disiplin yang telah ditetapkan, sehingga kita mampu untuk memutuskan rantaian tersebut, Allah Azza wa Jal
memberikan juga ganjaran yang tidak sedikit. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, kata Allah. Siapa yang menyebabkan orang lain boleh terus hidup, tidak terancam nyawanya sehingga tidak mati ataupun terbunuh disebabkan kita, pahala yang akan diberikan kepadanya seperti dia membantu kehidupan seluruh kemanusiaan yang ada di atas muka bumi. Ia bukan perkara yang kecil. Ia mungkin kecil pada pandangan kita, aku seorang sahaja, mungkin orang lain juga buat. Tetapi malaikat Raqibun Atid akan menulis di sisi Allah Azza wa Jalla apa yang telah dilakukan oleh kita. Kerana agama tidak meletakkan bahawa pahala dan dosa itu hanya pada salat, zakat, membaca Quran, tidak. Tetapi hidup sosial harian yang mana ia menyebabkan kemudahan, kemudaratan kepada orang lain, itu juga dihitung antara pahala dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sama, penguatkuasaan dan edukasi, pendidikan terhadap disiplin ini perlu terus untuk diberikan kepada masyarakat. Mimbar dan juga meja-meja kuliah sepatutnya mendepani dan menjadi barisan paling hadapan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dalam waktu yang sama, edukasi itu adalah dalam bentuk hukuman yang telah diberikan. Dan sesungguhnya Islam memusuhi hukuman yang mempunyai double standard ataupun dua darjat. Kerana itu akan memberikan satu gambaran yang buruk kepada orang yang lain, bahawa ada pihak yang akan terlepas dan rakyat biasa marhain akan dikenakan hukuman yang seberat-beratnya. Inilah yang diberikan ancaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Qad halaka man kana qablakum, hancur manusia dan kaum sebelum daripada kamu semua. Hancur dan rosaknya kaum sebelum daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Apabila hukuman itu dijatuhkan secara double standard dan juga dua darjat. Idza sadaqa fihim asy-syarif taraku wa idza sadaqa fihim dhaif aqamu alaihi al-hadd. Tatkala ada di kalangan orang-orang bangsawan ternama dan juga mulia mencuri, mereka ditinggalkan, tidak diambil apa-apa tindakan. Tetapi sekiranya dilakukan oleh orang-orang yang lemah, mereka itu akan dilaksanakan ke atas mereka hukuman hudud. Edukasi secara penjelasan penting, edukasi secara pengambilan hukuman itu juga penting. Kerana itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, mimbar mengambil kesempatan pada hari ini bersempena sambutan Hari Warga Emas Kebangsaan. Marilah kita menjadi warga yang berbudi pekerti tinggi, menghormati, menyayangi dan melindungi setiap warga emas di negara ini tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Ingatlah bahawa mereka adalah generasi yang sangat berjasa kepada pembangunan masyarakat, ekonomi dan juga negara. Tanpa mereka, siapalah kita dalam pada itu. Kita bertanggungjawab memastikan keselamatan diri mereka terpelihara daripada terdedah kepada jangkitan pandemik COVID-19. Apalagi golongan warga emas merupakan antara yang sangat berisiko untuk dijangkiti dengan wabak ini. Jadilah insan yang bertanggungjawab dengan menyuburkan sifat-sifat insaniyah di dalam diri kita, keluarga, masyarakat dan negara. Sesungguhnya kita saling memerlukan dan melengkapi antara satu dengan yang lain. Firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takabbur, lagi membanggakan diri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين
وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة مع المصلين. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, mimbar menyeru agar para jamaah mengulurkan sedekah jariah kepada tabung yang disediakan bagi tujuan melaksanakan aktiviti pengimarahan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga sedekah kita itu dihitung oleh Allah sebagai sebahagian sedekah jariah yang pernah kita lakukan semasa hayat. Wa'lamu anna Allah Subhanahu wa taala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-muqarrabin. Faqala Allah taala mukhbiran wa amiran bil mu'minin, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن أزواج نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا ke bawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma atil umrahu muslihan lil muwazzafin wal ra'iyyah wal bilad wa balligh maqasidahu li tariqil huda wal rasyad. Allahumma ja'al Maliziyah وسائر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رخية يا رؤوف بالعباد. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.